Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini suratul Anbiya, surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-30 insya-Allah ya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Quran bercetak muka surat 324. Ayat yang ke-30 ya, tuan-tuan yang nak tengok telefon boleh buka surah 21 ya, ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cerita tentang kejadian alam, tuan-tuan ya. Mukaddimah dia kejadian alam, kejadian langit dan bumi ya, yang asalnya adalah satu juzuk ya, yang kemudian dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru. Jadi Allah tanya ya, awalam yaral ladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu melihat ya. Orang kafir ni terdiri daripada dua lah ya. Yang pertama kafir dari segi akidah dia, maknanya dia tak percaya pada Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan pun ya, dia tidak menyembah Tuhan seperti mana yang sepatutnya. Kalau kita tanya dia siapa cipta dia, dia kata Allah, Tuhan ya. Tetapi apabila sampai kepada waktu menyembah Allah, menyembah Tuhan, dia menyembah objek lain ya. Dia sembah berhala, dia sembah bulan, bintang, sebagainya. Jadi itu kafir dari segi i'tiqad ya, dari segi akidah. Yang kedua kafir dari segi perbuatan ya, di kalangan orang Islam sendiri, tapi perbuatannya itu memperlihatkan seolah-olah ya, dia tu mengingkari perintah Allah. Kalau kita tanya dia kafir ke, tak ya, dia muslim, namanya nama orang Islam ya, kehidupan dia macam orang Islam juga. Tetapi amalan harian dia tu, amalan perbuatan dia, tingkah laku dia tidak menggambarkan seperti mana dia seorang muslim ya. Jadi kita kata dia kafir kerana kafir makna engkar dari segi perbuatan ya. Hari Jumaat tak sembahyang Jumaat, dia muslim tapi dia muslim asi, maknanya muslim yang mengingkari perintah solat Jumaat. Tu contoh yang mudah. Jadi Allah kata, tidakkah orang-orang kafir, sama ada kafir i'tiqad ataupun kafir amalan, melihat bahawasanya langit itu, annas samawat wal ardi wal arda, dan bumi. Jadi ada dua. Yang pertama ialah langit, dan bila Allah sebut langit, biasanya Allah sebut dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk banyak. As-samawat kerana langit tu ada 7 lapis. Kemudian Allah sebut bumi, wal arda kanata, asalnya semua langit tu dan bumi tu ya, ratqan, asalnya dia bergabung bersatu ya. Bumi dengan langit ni asalnya satu juzuk. Kemudian fafataqnahuma, kemudian kami telah pecahkan, kami telah pisahkan di antara dua-duanya. Jadi asalnya kalau orang tanya kita, betul tak ya, orang kata Big Bang Theory ya, cerita dalam dunia sains ya, bahawasanya langit dan bumi ini bersatu asalnya, betul. Inilah ya dalil daripada Al-Quran yang mengatakan langit dan bumi itu asalnya ratqan ya, satu. Kemudian fafataqnahuma, kami pisahkan di antara keduanya.
Langit duduk di atas, bumi duduk di bawah. Ya, itu asal dia. Kemudian Allah kata waja'alna, dan kami telah jadikan minal ma', daripada air, ya, kulla syai'in hayyin, kulla setiap syai'in sesuatu, hayyin yang bernyawa. Maknanya semua benda bernyawa dia berasal, ya, atau bergantung kepada air. Sebab tu atas muka bumi ni, ya, kalau kita tengok peta dunia ni tuan-tuan, ya, kita tengok globe kita, ya, bumi kita ni lebih daripada 80% adalah air, laut, ya, lautan yang besar lah, 7 lautan besar-besar, lautan Pasifik, lautan Atlantik, ya, semua laut-laut ni kalau kita campur, lautan Hindi, ya, utara selatan ada Arktik, ada Antartik, semua campur-campur, termasuklah air sungai, air telaga, ya, dan sebagainya. Itu minimum pun 80% daripada bentuk muka bumi ni air. Tubuh kita pun sama tuan-tuan, ya, tubuh kita. Sebab tu kita tak boleh bertahan kalau tak ada air, ya. Kita tengok orang yang ditimbus sebagai contoh, ya, peristiwa di Batang Kali, tengok, ya, ada yang dikatakan masih hidup, tetapi kerana waktu dia ditemui itu lebih daripada 3 hari, maka tak boleh hidup dah tuan-tuan, tak boleh, ya. Of course, ya, dari segi oksigen diperlukan betul, ya, tetapi air tu. Sebab itu kita tengok orang yang terperangkap dalam bangunan, ya, dia kencing, ditadahnya air kencing, diminumnya air kencing tu. Memanglah, ya, air kencing tu najis, tapi untuk menyelamatkan diri, ya, dia buang air, dia minum balik, ya, dan akhirnya selamat. Banyak kes-kes berlaku macam tu, ya. Kerana manusia sangat bergantung kepada air. Tak boleh tidak tuan-tuan, kena minum air, ya. Dan kebanyakan penyakit yang kita hadapi pun kerana kekurangan air. Mungkin kesannya tak rasa dalam masa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak rasa, ya. Sebab tu kita sebagai manusia, makin umur kita meningkat, ya, makin kurang minum air. Kita tak rasa haus. Kadang kita makan nasi, kita makan benda-benda berat, ya, makan mi ke, makan roti ke, makan apalah, lepas pada makan tak rasa nak minum, ya. Dulu minum juga, ya, tapi lama-lama terlupa, sampai nak tidur baru teringat, oh tak minum lagi. Minum tu pun kerana nak makan ubat, kerana ada ambil ubat kolesterol ke, ada ambil ubat apa-apa, tu yang minum tu, itu yang teringat tu. Tapi kalau tak ambil ubat, tak minum, ya. Dan dia berlangsung selama 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan akhirnya bawa kerosakan kepada organ badan kita, ya. Jadi kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah cipta segala sesuatu itu yang hidup, ya, setiap organisma, ya, organ duduk dalam badan kita, semua tu waja'alna minal ma', kami jadikan daripada air, ya. Kemudian afala yu'minun, tidakkah manusia beriman kepadanya? Jadi kalau orang tanya kita cerita Big Bang Theory itu pun, ya, ada hujah dalam Quran, cerita setiap sesuatu yang Allah cipta di bumi ni pun daripada air pun betul, ya. Bentuk muka bumi kita lebih 80%, minimum pun 80% air, ya, atas muka bumi ni. Daratan kecil je tuan-tuan, ya. Di daratan tu pun ada tasik air masin lagi, ada tasik air tawar, ada sungai, ada kolam, ya, ada macam-macam. Maknanya air saja tuan-tuan, ya. Sebab itu air memang, ya, merupakan sumber utama dalam keperluan seseorang manusia. Tak boleh survive. Di negara Arab kita tengok, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa hijrah, ketika Nabi keluar daripada rumah baginda, Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, ya. 3 hari 3 malam duduk di Gua Sur. Orang Quraisy cari tak jumpa, sampai ke gua tapi tak jumpa Nabi di dalam, sebab mereka melihat bagaimana pintu gua itu sudah dihuni oleh labah-labah. Jadi bagaimana mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, sedangkan, ya, sarang labah-labah itu kalau kita tengok sudah agak lama, maknanya bukan baru buat sejam 2 jam, bukan, ini dah berhari-hari. Jadi takkan Muhammad boleh masuk ke dalam gua, ya, dengan tidak memecahkan sarang labah-labah tu. Jadi dia fikir secara logik, ya. Sebab tu Abu Bakar kata kalaulah mereka tunduk sikit, ya, kerana gua tu rendah, pasti mereka dapat melihat kita, ya. Jadi Nabi tenangkan Abu Bakar. Nabi kata bukan kita berdua je ada di sini,
Ya, ada yang ketiga, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ma'ana. Ya, jangan kamu bimbang, jangan kamu panik. Ya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Poin saya ialah apa tuan-tuan? Ya, orang-orang Quraisy apabila mencari Nabi, dia punya search and rescue tu, SAR. Ya, macam di apa ni, Batang Kali tu 9 hari kita kata. Ya, pencarian biasanya orang hilang, ya, di apa kita panggil panjat gunung ke, ya, hiking ke apa ni tuan-tuan. Ya, dia tak lebih daripada 10 hari lah. Paling lama pun 2 minggu, lebih pada tu tak ada lah tuan-tuan, considered mati. Kalau di padang pasir 3 hari saja. Sebab itulah Nabi duduk 3 hari 3 malam. Ya, hari keempat baru Nabi keluar. Kerana apa? Kerana Nabi sudah memahami, ya, SOP yang diguna pakai oleh masyarakat di padang pasir. Jadi lebih pada 3 hari dianggap sebagai mati kerana kehausan air juga, ya, dan juga kerana mungkin disengat oleh binatang berbisa, dipatuk oleh ular dan sebagainya. Sebab tu hari keempat baru Nabi keluar bersama Abu Bakar menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi dah study, ya, Nabi dah tahu SOP di padang pasir ni tuan-tuan. Sebab itu kalau Nabi yang dapat wahyu, yang dipandu oleh wahyu pun merancang, ya, dalam kehidupan baginda, ini kan pula kita yang bukan siapa-siapa, ya. Jadi dalam hidup pengajaran dia kena planning, kena ada planning, kena ada perancangan, ya, nak berjaya, nak jadi bapa, ya, nak apa kita panggil, meneruskan kehidupan sebagai ketua keluarga, ya, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai apa saja tuan-tuan, semuanya perlukan perancangan seperti mana yang diajar oleh Nabi dan para sahabat. Ayat 30 selesai mukadimah, ya. Kita tengok ayat 31. Allah kata waja'alna fil ardi rawasiya, waja'alna, dan kami. Allah Subhanahu Wa Taala apabila, ya, sebut tentang sesuatu, biasa Allah menggunakan perkataan kami, ganti nama kami, untuk menunjukkan bukan bahawasanya Allah tu lebih daripada satu. Sebab Allah tu esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya, tapi nak tunjuk kekuasaannya, ta'zim, ya. Jadi lit ta'zim, untuk menunjuk pada kekuasaan Allah tu. Allah tu agung, Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha segala-galanya. Sebab tu sebut kami. Sebab tu bila Allah kata kami, bukan makna Allah cipta, Allah buat sesuatu tu, ya, dengan bantuan makhluk lain, tak, ya. Jadi Allah yang maha esa, Allahu wahdahu la syarika lahu, ya, Allah lah esa, tidak ada sekutu, tidak ada pembantu bagi Allah. Allah boleh buat segala-galanya dengan kehendak, ya, kudrat dan iradatnya. Jadi Allah cipta. Apa yang Allah cipta atas muka bumi? Rawasiyah. Ya, rawasiyah ni perkataan yang biasa diguna untuk, ya, perkataan sesuatu yang tertancap. Ya, makna apa tuan-tuan? Maknanya gunung, bukit. Jadi Allah buat, ya, rawasiyah sebagai pasak bumi. Ya, pasak ni mana macam paku lah. Ya, bila kita buat rumah contoh, ya, rumah kita daripada papan. Jadi untuk sambung papan dengan papan, untuk lekatkan papan tu pada tiang, kita kena pakai paku. Ya, ada pasak dia. Ya, sebab tu gunung-gunung ni dianggap sebagai pasak bumi kita panggil. Jadi kita tak boleh suka-suka hati kita apa kita panggil ratakan dia. Ya, kita tak boleh cantas dia, tak boleh tuan-tuan. Pokok-pokok macam tu juga yang berada di atas bukit, di atas gunung. Sebab apabila kita cantas, ya, apabila kita buat pembalakan secara berleluasa, ya, tidak ada sistem, maka sudah tentu berlaku perubahan ekosistem. Sebab tu hujan turun tapi tak masuk dalam tempat takungan air. Ya, kita di Malaysia ni hujan banyak, ya, tapi ada catu air lagi. Masih ada lagi masalah air. Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab yang menurunkan hujan tu Allah. Ya, walaupun manusia boleh merancang supaya hujan tu masuk dalam tempat takungan air, tapi kalau Allah kata tak. Ya, sebab tu kita kena banyak bergantung, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sekadar mengguna pakai akal kepala otak kita saja, tak cukup tuan-tuan. Walaupun kita saintis, walaupun kita orang yang mahir dalam bidang environment, ya, tapi macam tadilah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya. Manusia boleh merancang saja. Ya. Okey, itu dia punya cerita rawasiyah. Pasal apa Allah buat gunung ganang ni tuan-tuan? Sebagai pasak bumi, antamida bihim,
supaya bila berlaku gempa bumi sebagai contoh, jadi bila ada bukit bukau tu sebagai pasak, maka tegaplah, ya, ada pokok-pokok kita boleh berpegang pada pokok tu, tidaklah bergerak, ya, tidaklah berlaku kita kata hakisan, ya. Sebab bila kita tebang pokok-pokok tu hakisan berlaku lah, kawasan tinggi sebagai contoh, ya. Mesti dijaga dengan betul, bukan tak boleh tebang, boleh, ya. Tapi mesti ada perancangan dia. Jadi bila dia tidak dibuat secara berperancangan, maka bergeraklah bumi itu, ya. Berlakulah hakisan, tanah runtuh, landslide dan sebagainya, ya. Dan Allah jadikan di atas muka bumi juga, waja'alna fiha, kami jadikan di atas muka bumi itu fijajan subulan, ya, ada jalan raya, ada jalan untuk manusia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, sama ada menggunakan sungai, ya, menggunakan jalan biasa, ya, menggunakan udara, menggunakan apa sajalah, ya, semua itu Allah buat sebagai subulan, jalan-jalan, fijajan yang luas. Manusia nak pergi mana pun boleh, ya, famshu fi manakibiha, ya, dan berjalanlah kamu atas penjuru-penjuru, ya, dunia ni, nak pergi utara, selatan, timur, barat, semua boleh. La'allakum yahtadun, ya, mudah-mudahan, la'allahum, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Kerana manusia bila kita banyak berjalan, kita dapat melihat pelbagai perkara, tuan-tuan. Kalau kita duduk di Malaysia aja mungkin kita tak nampak, tapi bila kita pergi luar negara, ya, paling kurang tuan-tuan pergi Mekah, paling kurang. Bila kita pergi Mekah tu tuan-tuan, ya, kita tengok orang Islam yang datang daripada pelbagai pelosok dunia, ya. Kita tengok jamaah daripada China, kita tengok lain macam pula dia ibadah dia macam lain. Tengok orang daripada Morocco macam lain pula, bukan lain tu kulit dia, ya, itu memang lain lah, tapi cara ibadah dia tu berbeza. Kita tengok orang perempuan dia, tudung dia, ya, kemudian cara dia solat, ya, dengar dia mengaji lain, tuan-tuan, ya. Orang Morocco, ya, kita dengar dia mengaji lain macam, ya. Kita dengar pula daripada sebelah Azerbaijan, Uzbekistan lain macam dia baca, orang Turki lain macam, Iran lain macam, ya. Kerana apa? Kerana memang Allah buat manusia ni berbeza dari segi sebutan dia, ya. Bunyi dia tu, ya, bunyi ikut negara dia. Ada kiraat pula, tuan-tuan. Orang Morocco kiraat lain, kita Asia Tenggara lain pula, ya. Kemudian itu belum fiqah dia. Orang Cina sebagai contoh, orang Cina, tuan-tuan. Orang Cina ni, tuan-tuan, dia, orang Cina ni mazhab apa, tuan-tuan? Dia Syafi'i macam kita juga ke, ya, ataupun mazhab lain? Macam kita kata utara Afrika macam Morocco apa semua, itu mazhab apa tu? Morocco tu mazhab apa? Ya, Morocco bukan Hambali, tuan-tuan. Hambali ni Timur Tengah belah Saudi, itu Hambali, ya. Negara-negara Timur Tengah maknanya negara-negara teluk. Bila kita sebut negara teluk, sebutkan salah satu negara teluk yang paling popular sekarang. Apa, tuan-tuan? Negara teluk paling popular Qatar lah, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak sangat tuan-tuan tak minat bola, tuan-tuan, ya. Takkanlah Qatar pun tak tahu, tuan-tuan, ya. Itu sejarah Piala Dunia tercatat, ya. Yang menang Piala Dunia baru ni siapa, tuan-tuan? Yang menang Piala Dunia baru ni adalah orang Islam. Orang Islam yang menang, ya. Kerana walaupun Qatar hanya di peringkat pusingan pertama saja, ya, tetapi nama Islam tu dibawa sampai ke peringkat akhir, ya. Jadi maknanya tuan-tuan tengok dari segi orang yang masuk Islam saja. Tuan-tuan kalau nak tahu negara tu berjaya atau tidak, tuan-tuan tengok jumlah orang masuk Islam ramai ke tak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak kata masjid tuan-tuan ni bagus, masjid Damansara, tuan-tuan ni, Kota Damansara ni bagus, lebih bagus daripada masjid Bandar Baru Sungai Buloh, lebih bagus daripada masjid Shah Alam, masjid Bukit Damansara, tuan-tuan tengok berapa ramai persekitaran kita orang yang masuk Islam melalui masjid kita. Itu antara indikator, tuan-tuan, ya. Kalau sepanjang masjid tuan-tuan ni dibina, ya, 10 tahun 15 tahun, tapi yang masuk Islam 15 orang, maknanya setahun seorang masuk. 15 tahun 15 orang, maknanya tuan-tuan belum berjaya, ya. Tuan-tuan baru dapat mengajak orang Islam balik kepada agama mungkin, tapi tuan-tuan belum berjaya membawa orang bukan Islam masuk Islam, belum berjaya, tuan-tuan. Sebab indikator kejayaan tu ialah bila orang masuk Islam. Buktinya apa, tuan-tuan? Ketika Nabi berjaya bawa dakwah Islam ke Mekah, ya, ketika Nabi naik atas Bukit Safa tu, ya, Nabi buat ucapan alu-aluan,
Ya, Nabi bagi ucapan dan orang Mekah semua dengar. Tak ada orang Mekah menjerit melolong macam dulu, tak ada dah tuan-tuan. Ya, bila Nabi tanya apakah hukuman yang patut aku jatuhkan kepada kamu semua ni orang Mekah. Ya, ya ahlal Makkah, apa hukuman yang patutnya aku jatuhkan kepada kamu? Semua orang Mekah tunduk tuan-tuan. Semua orang salah. Dulu masa Nabi di Mekah, ya, dijerutnya leher Nabi, dipijaknya Nabi ketika Nabi sedang sujud, diludahnya Nabi, ya, dimaki hamun macam-macam tuan-tuan. Ya, Nabi tanya, nak buat apa sekarang ni? Ni, ya, orang Mekah ni yang ramai ni, lebih daripada 2000 orang ni, nak buat apa? Ya, mereka kata yang kami tahu Muhammad orang baik. Muhammad orang baik, bapa dia baik, datuk dia baik, semua keluarga dia baik. Tidak ada sesuatu yang tak baik yang kami dengar daripada Muhammad. Ya, itu cakap orang bersalah tuan-tuan. Orang salah macam itulah cakap dia. Ya, tak ada sombong dah, ya. Macam kita lah. Bila polis trafik tahan kita sebab buat kesalahan lalu lintas. Tuan-tuan sombong belagak tak dengan JPJ, dengan polis trafik? Tak berani tuan-tuan. Senyap aja. Walaupun pandai berdebat boleh, ya, tapi dah buat salah, diam ajalah. Ya, jadi maknanya kita mengaku je kita salah. Nabi pun kata apa tuan-tuan? Nabi kata antum tulaqa, kamu semua pada hari ni yang dulu macam-macam buat kat aku, sekarang ni kamu semua bebas. Tuan-tuan tahu apa berlaku tuan-tuan? 2000 orang Mekah masuk Islam pada satu hari. Ya. Sebab itu apa Allah sebut? Ya, bila orang Islam menang tuan-tuan, apa je berlaku tuan-tuan? Ya, fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok, ya, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang bantuan Allah, pertolongan Allah, bila Islam menang. Bila Islam menang tuan-tuan, ya, tak peduli siapa orang Islam tu. Ya, atas nama apa tak peduli, tapi yang penting dia muslim, sembahyang. Ya, dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang muslim. Ya, walaupun dia tu asalnya orang Cina masuk Islam ke, India masuk Islam ke, orang putih ke, tak peduli tuan-tuan. Janji dia muslim, sembahyang, solat 5 waktu. Ya. Jadi bila dia menang, bila dia naik tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah dilaksanakan agama. Walaupun tak boleh buat semua, tapi tak tinggal semua. Ya, dan apa yang berlaku? Kamu akan tengok manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok mereka masuk Islam berduyun-duyun tuan-tuan. Ya, buktinya ialah sebelum ni orang nak masuk Islam takut. Tapi hari Nabi maafkan orang Mekah, 2000 masuk Islam. Cuba tuan-tuan bayang. 2000 masuk Islam. Itulah indikator kemenangan Islam tuan-tuan. Jadi maknanya kalau kita memerintah 5 tahun, 10 tahun, dalam masa kita memerintah tu orang bukan Islam masuk Islam ramai, itu indikator kita berjaya tuan-tuan. Tapi kalau orang yang benci pada Islam makin ramai, gagal kita tuan-tuan. Senang je indikator dia tuan-tuan. Ya, itu dia. Tak payah cerita panjang. Jangan tengok berapa banyak masjid kita buat sahaja. Jangan tengok berapa sekolah agama kita bangunkan saja tuan-tuan. Tapi kita kena tengok berapa ramai orang bukan Islam masuk Islam. Ya, itu susah tuan-tuan. Ya, sebab tu tak ramai orang akan mendabik dada. Tuan-tuan tengok, ya, World Cup di Qatar, berapa ramai orang masuk Islam tuan-tuan. Ya, sedangkan kita kata game tu sebulan je lebih kurang 4 minggu. Tapi yang masuk Islam berapa ramai? Di kalangan pemain bola sendiri masuk Islam berapa ramai? Itu tak payah tanya penonton-penonton, peminat dan sebagainya. Ya, jumlah orang yang datang masjid, jumlah orang yang baca risalah Islam, ramai tuan-tuan. Ya, itu benda-benda macam tu itulah. Kalau kita tak berjaya bawa dia masuk Islam, paling kurang kita berjaya membuat dia tidak menentang Islam. Itu satu kejayaan. Kalau tuan-tuan berjaya buat orang bukan Islam yang duduk di sekitar masjid surau kita ni tuan-tuan, paling kurang mereka tak lawan Islam, mereka tak bantah azan dikumandangkan, maknanya berjaya dah kita tuan-tuan. Bawa dia masuk Islam, alhamdulillah, tu lagi besarlah hebat dia. Ya, sebab tu kita tengok Nabi tadi sama tuan-tuan. Jadi apabila Islam memerintah, maka orang masuk Islam ramai. Sama ada di Eropah zaman Andalus, sama ada di Turki, di Iran, ya, di tanah Melayu. Cuba kita tengok tuan-tuan, pendatang-pendatang, ya, dulu pedagang-pedagang daripada Yaman, daripada Gujarat, India, bila datang apa dia buat tuan-tuan? Diislamkan raja. Ya, Sultan Melaka masuk Islam. Bila Sultan masuk Islam, menteri-menteri masuk Islam, bendahara masuk Islam, hamba rakyat pun akan masuk Islam. Sama tuan-tuan. Ya, barulah kemenangan. Ya, itu baru betul kemenangan tuan-tuan. Kalau tidak, on paper saja, atas kertas saja tuan-tuan. Okey, ya. Jadi itu kalau ustaz boleh
kembangkan, ya. Maksud kemenangan Islam, kemenangan yang kita nilai dari segi dakwah, tuan-tuan, dari segi dakwah, ya. Bukan dari segi nama je, tuan-tuan, tak. Ya, banyak orang boleh claim macam-macam, tetapi hakikat sebenarnya berapa ramai yang kita boleh ajak orang lepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, berapa ramai, ya. Jadi kejayaan seorang bapa dinilai sejauh mana komitmen anak-anak dia, keluarga dia pada agama, ya. Orang akan tengok, orang akan nilai, tuan-tuan, ya. Kalau ustaz tu hebat sangat bercakap, kita tengok isteri dia, tudung macam mana isteri dia bertudung, elok ke tak, anak-anak perempuan dia macam mana, ya. Cucu cicit dia macam mana, tuan-tuan. Kalau yang itu tergambar, maka alhamdulillah, mudah-mudahan berjaya dia, tuan-tuan. Tapi kalau dia gagal, orang akan tempelak balik. Itu cerita dia. Okey, ya. Itu cerita tentang Allah bagi hidayah kepada manusia, dan manusia boleh berjalan ke mana saja seluruh alam ni, tuan-tuan, ya. So balik pada cerita tadi, tuan-tuan tak jawab lagi. Orang Cina, apa mazhab orang Cina, tuan-tuan? Orang Cina ni mazhab apa? Kalau ni Haji Daniel, orang Cina daripada mainland China, apa mazhab dia? Maliki. Okey, sebahagian Maliki, betul, tapi kebanyakannya Hanafi, tuan-tuan. Kebanyakannya Hanafi. Ya, Turki Hanafi, India, Pakistan tak payah tanyalah. Orang Morocco tadi mazhab apa? Maliki. Ya, northern part of Africa ni Maliki, tuan-tuan. Ya, sebab tu Andalus tu mana bekas dulu Spanyol lah, ya. Juga Maliki kebanyakannya, ya. Jadi yang Timur Tengah ni maknanya apa, ya? Timur Tengah ni yang duduk di semenanjung tanah Arab tu, Arab Saudi tu Hambali, Qatar Hambali, tuan-tuan. Jordan kebanyakannya campur Hambali dengan Hanafi, ya. Macam kita kata Emirat, Dubai, ya, Abu Dhabi, ini semua mazhabnya Hambali, tuan-tuan. Ya, itu yang bismillah tak kuat. Bismillah tak baca kuat. Bukan tak baca bismillah, baca, tapi tak baca kuat, ya. Kalau tuan-tuan pergi Morocco, ya, Morocco bukan tak baca kuat, tak baca bismillah. Sebab baca bismillah makruh, ya. Sebab apa, tuan-tuan? Masing-masing mazhab berbeza. Sebab itu paling kurang kalau tuan-tuan tak berjalan ke Eropah, tak berjalan ke negara lain pun, paling kurang tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan akan tengok betapa ramainya manusia ni, tuan-tuan. Pelbagai dia punya mazhab, ya. Pelbagai dia punya cara beribadah tu, ya, ada beza-beza. Walaupun semua menyembah Tuhan yang sama, semua solat yang sama, menghadap kiblat yang sama, baca Quran yang sama, tetapi macam tadilah, ya, cara baca qiraatnya berbeza. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok tilawah, ya, tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Orang Morocco lain macam baca ni, ya. Orang daripada belah mana kita kata Afrika, Tanzania, ya, daripada Uganda lain pula cara dia baca, tuan-tuan. Daripada belah-belah Rusia, daripada apa, lain qiraat dia. Di situ pun dah tunjukkan kepelbagaian Islam, tuan-tuan, ya. Sebab itu Allah duk sebut, Allah kata waja'alna fiha, kami jadikan di atas muka bumi itu fijajan subulan. Ya, sepatutnya subulan fijajan, ya, tapi didahulukan fijajan, nak tunjuk luasnya muka bumi Allah ni, banyaknya jalan-jalan yang Allah buat. La'allahum yahtadun, semoga manusia ini mendapat hidayah. Kerana ramai orang, ya, dia masuk Islam, kadang-kadang bila dia melihat keindahan Islam tu, tuan-tuan, dia melihat keindahan Islam tu, ya. Ada orang tak masuk Islam sebab bila melihat orang Islam punya perangai, ya. Sebab itu bekas mufti Mesir Syekh Muhammad Abduh, tuan-tuan, ya. Syekh Muhammad Abduh ni dia bekas mufti Mesir, Grand Mufti of Egypt, ya. Jadi beliau pernah dijemput ke negara barat untuk berdialog dengan orang bukan Islam di sana, ya. Sebab Syekh Muhammad Abduh ni dikatakan dia pandai bahasa Perancis, ya. Dia pernah belajar di negara Perancis, ya, di Sorbonne, ya, di Paris, tuan-tuan, ya. Dan dia boleh berbahasa Eropah, salah satunya ialah bahasa Perancis, ya. Jadi dia dialog, ya, dengan orang daripada Switzerland, daripada apa kita panggil, ya, daripada Germany, daripada banyak tempat lah, ya. Jadi mereka boleh tanya soalan dan dia jawab, ya. Jadi antara perkara yang dia notice, tuan-tuan, ialah soalan-soalan yang orang tanya tentang kehidupan biasalah, ya. Contoh antara soalan yang ditanya ialah mengapa orang Islam tak boleh makan khinzir, antara soalan dia, ya. Jadi dia jawab berdasar kepada bukti Quran hadis. Orang tak percaya pasal orang bukan Islam, dia tak terima Quran, dia tak recognize Quran, tuan-tuan. Jadi apa yang Syekh Muhammad Abduh buat?
Syekh Muhammad Abdul telah minta disediakan beberapa bas, bawa jamaah yang tanya soalan dia dalam dewan besar tu, dalam dewan besar orang tanya soalan, ya, dia kata boleh tak sediakan bas, kita pergi 2 kandang binatang. Yang pertama pergi kandang khinzir, yang kedua pergi kandang ayam, tuan-tuan, reban ayam. Tengok, ya, macam mana Allah buat 2 jenis binatang yang berbeza. Ya, apa yang berlaku, tuan-tuan? Ya, mula-mula mereka pergi ke reban ayam dulu, kawasan peternakan ayam. Ya, jadi tengok satu cerita, ya, bagaimana ada seekor ayam jantan dengan betina. Tiba-tiba datang ayam jantan daripada tempat lain. Ayam jantan tu, ya, nak kacau betina tadi, tuan-tuan. Betina ni ayam jantan A punya. Ya, jantan B datang nak kacau. Tuan-tuan tahu apa ayam jantan buat? Ayam jantan tu kejar, bergaduh, sampai kita kata, ya, ayam jantan B lari, tak berani, tuan-tuan. Tak berani kacau ayam betina dia. Itu sifat ayam. Ya, sebab itu ayam ni halal dimakan, tuan-tuan. Sebab dia ada dignity, dia ada air muka dia, tuan-tuan. Ya, kemudian mereka pun dibawa pergi ke mana, tuan-tuan? Ya, pergi tengok ke ladang khinzir pula. Ya, ada khinzir jantan dengan betina. Tiba-tiba datang khinzir jantan B pula. Khinzir jantan B nak kacau, ya, khinzir jantan betina A tadi. Apa berlaku, tuan-tuan? Dibiarkan je, tuan-tuan, dibiarkan saja. Maknanya dia tak ada mempertahankan hak dia. Ya, jadi jawapan daripada Syekh Muhammad Abdul, ya, kalau bagi jawapan Quran, bagi ayat mana, surah mana, hadis mana, orang tak percaya. Pasal dia tak percaya Quran, tak percaya hadis. Tapi bila kita buktikan dengan jawapan secara melihat, observation depan mata, tuan-tuan, tak boleh, tak ada cara dah, tuan-tuan. Ya, sebab itu Islam melarang makan sesuatu benda yang tak ada maruah, tuan-tuan. Maknanya dia tak peduli pun. Ya, contoh satu lagi, tuan-tuan, ya, contoh unta, kita kata unta ni halal tak makan, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah makan? Haji pernah makan daging unta? Pernah makan? Tuan-tuan pernah makan daging unta? Tak. Kalau tak pernah makan, tak kata tak lah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan paksa diri, tuan-tuan. Pernah makan ke tak pernah? Tak pernah makan, ya. Haji Daniel tak pernah makan. Tuan-tuan, dalam mazhab Hambali, orang yang makan daging unta, tuan-tuan, ya, wuduknya batal. Wuduknya batal dan dia kena ambil wuduk balik. Contoh maghrib tadi kita dah sembahyang selesai, nak menunggu isyak, tuan-tuan rasa lapar. Bila tuan-tuan lapar, tuan-tuan nak balik hotel jauh. Tuan-tuan pun pergi singgah mana-mana kafe ke, ada restoran ke apa, tuan-tuan pun beli sandwich, nak alas perut. Tuan-tuan pun tak tanya sandwich tu daging apa, pasal tuan-tuan kata yang penting halal, betul lah. Tuan-tuan pun beli sandwich, tuan-tuan pun tak tanya, tuan-tuan bayar, tuan-tuan makan. Bila tengah makan, orang tanya makan apa, dia kata makan sandwich. Awak tahu sandwich apa? Dia kata tak tahulah, yang penting halal. Memang halal. Sandwich tu sandwich daging unta. Sedap, tuan-tuan, ya. Jadi dia kata, oh, kalau ambil daging unta kena wuduk balik. Kita kata pasal apa? Wuduk saya tak batal, saya tak kentut. Ya, walaupun saya makan 2 sandwich, 2 potong, tapi perut tak meragam, tak batal. Ya, memang tak batal, tuan-tuan. Ya, dalam mazhab Hambali batal. Kita tak apa, kita mazhab Syafi'i. Even dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ya, orang yang makan daging unta sunat ataupun afdal dia berwuduk balik, walaupun wuduknya tak batal. Kerana apa, tuan-tuan? Itu para ulama cerita panjang lah, ya. Sebab itu dalam hadis yang sahih, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bulughul Maram, ia disebut, ya, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam. Ya, atau kama qala Rasul. Nabi sebut apa, tuan-tuan? Nabi kata tawaddau, berwuduklah kamu, ya, min luhumil ibil, setelah daripada makan daging unta. Wala tawaddau, dan janganlah kamu berwuduk, ya, min luhumil ghanam, setelah kamu makan daging kambing. Mana daging kambing tak ada hal, makanlah, ya. Tapi kalau makan daging unta, maka dalam mazhab Hambali batal wuduk, kena ambil wuduk balik. Kalau tak ambil wuduk balik, tak sah sembahyang isyak. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia bukan wajib, tetapi afdal, ya, digalakkan, ya, disarankan supaya kita ambil wuduk balik. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana, ya, ibil ataupun unta ni adalah binatang yang dia punya kedengkian tu tinggi, tuan-tuan. Ya, bukan kita sebut, para ulama sebut. Imam Jahiz sebut dalam kitabnya, ya, Kitabul Haiwan, cerita tentang binatang-binatang yang Quran sebut ni, tuan-tuan. Dia cerita detail satu-satu.
sifat dia, perangai dia. Dan antara benda yang di highlight oleh Imam Jahiz, ya, unta ni memiliki sifat dengki yang sangat tinggi. Dengki tinggi, dia punya cemburu pun kuat, tuan-tuan. Cemburu dia kuat, dengki dia kuat, ya. Sebab itu para ulama kata, apabila seseorang itu makan, menyentuh, ya, menyentuh tu bukan makna sentuh macam tu je, maknanya makanlah. Min luhumil ibil, makan daging ibil tadi. Ibil tu ialah perkataan umum untuk unta dalam Quran. Seperti mana Quran sebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak melihat kepada unta bagaimana Allah cipta dia? Allah tak kata jamal, sebab kalau jamal unta jantan. Allah tak kata naqah, naqah unta betina. Allah kata ibil. Maknanya unta betina ke, jantan ke, besar ke, kecil ke, anak ke, nenek ke, semua dianggap sebagai ibil secara umum, tuan-tuan. Makan je daging ibil, ya, afdalnya tetap ambil wuduk juga, tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu, binatang-binatang ni pun, ya, seperti mana disebut oleh Syekh Muhammad Abduh tadi, bekas mufti besar Mesir tadi, tuan-tuan, nak bagi tahu kita ni, perangai kita dibentuk oleh makanan kita, tuan-tuan. Orang putih kata you are what you eat, ya, you are what you read and you are what you eat. Kalau kita nak tengok orang tu, kita bercakap, kita tengok pakaian dia nampak hebat, dengan jubah, dengan serban, dengan eloklah penampilan dia, ya, kita tengok fizikal dia. Tuan-tuan nak tahu dia tu tinggi ilmu ke tak, tuan-tuan bercakap dengan dia. Bila dia bercakap je, tuan-tuan tahu dah mengaji tinggi ke tak. Bila dia bercakap je, tuan-tuan tahu pengetahuan agama dia rendah ke tinggi. Bila dia buka mulut, kita dah boleh agak dah, tuan-tuan. Tapi pakaiannya kita tak boleh agak, ya. Sebab itu apabila, ya, Islam melarang memakan sesuatu binatang, ataupun mengatakan bahawasanya binatang ni begini-begini, dan selepas menyentuh makanan tersebut kena ambil wuduk, maknanya kita sebagai Muslim, sebagai mukmin kena follow, tuan-tuan, dan kena ambil faham, ya. Mungkin di tempat kita tak adalah daging unta tu, ya, tapi tuan-tuan jangan lupa, ramai orang pergi Mekah, dia bawa balik hati unta, terutamanya orang yang asmatik, orang yang ada asma, ya, yang ada masalah pernafasan, ya. Jadi sama tak, tuan-tuan? Sama. Dia tak peduli sama ada kering ke, basah ke, baru makan ke, 2 hari lepas makan ke, sama, tuan-tuan, ya. Maknanya seperti mana Nabi sebut, tawaddau, berwuduklah kamu, ya, min luhumil ibil, selepas daripada makan daging ibil. Bukan saja-saja, ada sebab, ada musabab, walaupun Nabi tak sebut, tetapi ada penjelasan yang diberikan oleh para ulama, tuan-tuan, ya. Sebab itu apabila Syekh Muhammad Abduh dipanggil ke negara Arab, tuan-tuan, ya, tak ada masalah, sebab orang Arab ni sebahagian besarnya Muslim. Jadi kalau kita bagi tahu ada ayat Quran, ada hadis, dia boleh terima. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang bukan Islam, kita bagi tahu kata ada ayat, ada hadis, dia tak percaya. Jadi kita kena cari jawapan yang sesuai dengan kadar pemikiran dia, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, ya, Nabi kata khatibun nas, bercakaplah kamu dengan umat manusia, ya, ala qadri uqulihim, berdasar kepada tahap kemampuan dia untuk mikir, tuan-tuan. Ya, kalau dia tak boleh fikir, kita jangan bagi yang rendah-rendah saja, kerana tak sampai tahap dia untuk memikirkan, ya. Sebab itu di sekolah rendah, ya, anak-anak kita menghafal saja, suruh dia hafal surah, hafal nama Nabi, ya, hafal 10 yang dijamin syurga, isteri-isteri Nabi. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab budak-budak ni dia menghafal kuat, dia tak ada masalah. Tetapi kita tidak ajarkan tafsir Quran pada budak-budak kecil, tuan-tuan. Tafsir Quran, tafsir hadis kita tak bagi. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bukan level dia, tuan-tuan, ya. Azan, belum, ya. Jadi kita tengok balik, ya, ayat tadi, ayat yang ke-30, ya, 31 selesai. InsyaAllah kita sambung 32 pula, tuan-tuan, sambil tunggu azan. Wa ja'alna sama, ya, sekali lagi. Ayat 31, wa ja'alna fil ardi. Ayat 32, wa ja'alna sama. Ya, tadi Allah buat, ya, Allah buat atas muka bumi, Allah jadikan rawasiya, ada gunung ganang, ada bukit bukau sebagai pasak bumi. Ya, pasak tu lah yang pegang bumi itu, tuan-tuan. Ya, sebab tu bumi ini semakin hari semakin lemah pegangan dia tu. Sebab apa, tuan-tuan? Ya, tarikan dia tu. Kerana pasak bumi semakin hari semakin kurang. Banyak bumi yang telah diratakan, ya, pokok-pokok ditebang, ya, maknanya berlaku banyak perkara yang menyebabkan ekosistem alam ni terganggu, tuan-tuan. Bila kita ganggu ekosistem, ya, maka hujan pun macam itulah. Patutnya turun tak turun,
kalau kita anggap dia boleh turun di tempat kita, tiba-tiba turun di tempat lain. Ya, dulu ya orang tua-tua kita dah sebut dah, mendengar guruh di langit, air tempayan jangan dituang, ya, jangan ditumpahkan. Kerana belum tentu di mana bunyi guruh, di situlah hujan akan berhenti. Ya, itu gambaran orang dulu tuan-tuan ya. Kita bagi laluan pada azan dulu insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa syarafa wa darajatana innaka la tukhliqul mi'ad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan ya, kita akhiri perbincangan kita dengan satu ayat lagi tuan-tuan ya, sebelum kita buat kesimpulan. Jadi Allah jadikan di atas ya, atas muka bumi ini kita dah sebut tadi, bagi ayat yang ke-32 wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuzah. Allah jadikan langit ni tuan-tuan, kita mendongak ke langit. Tadi Allah jadikan langit bumi kan, ayat yang ke-30. Jadi langit ni ada ya, ada apa tuan-tuan ya, sebagai saqfan mahfuzah. Saqfan ni maknanya atap ya, atap mahfuzah yang Allah jaga. Ya, sebab tu selepas daripada diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka golongan jin ya, golongan iblis tak boleh lagi cari maklumat daripada langit, tak boleh tuan-tuan. Sebelum dilahirkan, sebelum diutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi boleh curi maklumat daripada langit. Ya, boleh dengar lagi ya apa yang dibincang oleh para malaikat. Tapi selepas diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi tuan-tuan, habis dah, kosong. Ya, tak boleh dengar dah. Sebab itu kalau ada golongan apa kita panggil dukun ke ya, golongan-golongan pengamal ilmu sesat ni tuan-tuan, bila dia sebut tentang sesuatu, maknanya sebutan dia tu tak betul lah tuan-tuan. Kerana dia menggunakan khidmat jin, tapi jin tu sendiri sudah tidak dapat maklumat daripada langit, tak boleh dah. Ya, mereka direjam. Ya, tak boleh lagi dah tuan-tuan.
Dulu boleh, ya, tapi selepas daripada dilantik, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak boleh dah tuan-tuan. Jadi wahum an ayatiha mu'ridun, ya. Tapi manusia, jin macam biasalah, ya. Mereka mengingkari sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesimpulan dia tuan-tuan? Ya, kesimpulan dia nak bagi tahu bahawasanya perjalanan alam ini, ya, adalah perjalanan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Panduannya ada tuan-tuan. Kita baca 3 ayat je hari ni tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita tengok dari segi kesimpulan, dari segi apa yang sepatutnya kita faham, ya, tu clear tuan-tuan. Ustaz bagi contoh Syekh Muhammad Abduh tadi tuan-tuan. Ya, walaupun dia seorang mufti besar, ya, hafal Quran, hafal hadis, tetapi bila dia berhadapan dengan orang bukan Islam, ya, orang bukan Islam dia tak percaya pada Quran hadis. Kalau kita berhujah pakai Quran hadis tak boleh terima. Tapi dia menggunakan hujah akal, menggunakan hujah yang melihat sendiri. Bawa pergi reban ayam, tengok macam mana perangai ayam jantan, ayam betina. Bawa pergi tengok kandang khinzir, macam mana keadaan, ya, khinzir jantan, khinzir betina macam mana tuan-tuan. Sebab itu bila kita sebut tentang cerita tadi, ya, Nabi bagi tahu tawaddau min luhumil ibil, ambil wuduk selepas daripada makan daging unta. Kalau tak ambil wuduk, ya, walaupun ambil wuduk tu tak wajib, kalau dalam mazhab Hambali wajib, tetapi dalam mazhab Syafi'i disarankan, ya, maknanya apa kita panggil mustahabun, ya, disukai tuan-tuan. Mana boleh pahala walaupun wuduk tak batal, tapi ada kesan. Sebab tu kesimpulan dia apa tuan-tuan? Para ulama kata kerana sifat dengki dan juga sifat apa tadi, ya, dan juga sifat jealous yang tinggi tu, mudah-mudahan dengan ambil wuduk tadi tuan-tuan, ambil wuduk tadi walaupun tak wajib, dalam mazhab Hambali wajib, dalam mazhab Syafi'i sunat saja, mudah-mudahan dia boleh melunturkan, ya, kesan daripada apa yang kita makan. Mudah-mudahan dia tak transferable ke kita tuan-tuan, ya, sifat dengki pada binatang tu, sifat jealousy yang tinggi tuan-tuan, mudah-mudahan tak datang pada kita. Kita boleh ambil manfaat daripada daging dia, tapi mudah-mudahan sifat dengki dan cemburu besar, cemburu tinggi tu tak transfer pada kita tuan-tuan. Maknanya cantik para ulama ni buat kaedah, ya. Sebab itu Nabi sebut, ya, tetapi para ulama lah yang bagi interpretasi, yang bagi logik di sebaliknya, supaya manusia bila dia beramal dia rasa lebih selesa tuan-tuan. Itulah yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.